الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab, dengan pahala fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang telah mengarang kitab Fiqhul Harakah fi Siratin Nabawiyah. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Sultan Tai, di Rohiyah, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an wa tabi'at tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma.
اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab Fiqhul Harakah fi Siratin Nabawiyah yang telah dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. InsyaAllah pada malam ni kita akan masuk dalam membicarakan mengenai dakwah secara sir, iaitu sulit muka surat 79. Betul? Muka surat 79. Dakwah secara sir ke surat 79. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memulakan dakwahnya dengan cara yang tidak terbuka menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syirik yang menjadi asas pertama kepada seluruh ajaran Islam yang sempurna itu. Sesungguhnya itulah muqaddimah yang munasabah dan bijaksana dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat yang ta'assub dengan syirik dan keberhalaan, agar tidaklah mengejutkan mereka sehingga menjadi lebih melulu ketika berhadapan dengan dakwah. Jadi tuan-tuan, peristiwa yang lepas bagaimana Tuan Guru menggambarkan tentang penurunan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Isi kandungan yang ada dalam wahyu yang pertama ataupun wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT di Mekah ni terkandung beberapa perkara, dan di antaranya isi kandungan itu mengandungi makna akidah, keimanan, keyakinan, ukhuwah Islamiah. Itu semuanya perbicaraan yang terkandung di dalam ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT di Mekah. Kini Tuan Guru menggambarkan bagaimana setelah sesi ayat-ayat Allah SWT tadi diturunkan, maka sampai masa pula Nabi SAW menyampaikan. Ayat turun, wahyu turun, kemudian Nabi pun perlu bekerja, iaitu menyampaikan. Dalam hendak menyampaikan ni pula tuan-tuan, gerak kerja pertama ataupun cara yang pertama, tindakan pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu Allah SWT ini dengan secara sir. Kalau bahasa kita ni secara sulit, secara sorok-sorok, secara tersembunyi, dengan cara Rasulullah menemui mereka yang paling hampir dan paling dekat dan yang paling dipercayai, paling hampir, paling dekat dan paling dipercayai. Itu sebabnya orang pertama yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Itu orang pertama. Itu gerak kerja Nabi. Kerana apa? Tidak mahu dengan tindakan yang salah, maka hasilnya akan memburukkan keadaan. Jadi dalam Islam sendiri bukannya bila kata
dia Nabi, dia Rasul, dan apa yang dibawanya itu adalah kebenaran daripada Allah SWT, maka boleh melulu-lulu? Tidak. Tak boleh melulu, walaupun perkara itu benar sekalipun. Nabi SAW ajar kepada kita, sekalipun benar, perlukan kepada perancangan yang benar, perancangan yang rapi, yang betul, supaya gerak kerja tadi baik dan hasilnya besar. Itu penting. Lalu Nabi SAW, isi kandungan yang Nabi ajak kepada ataupun yang jadi dakwah kepada Nabi SAW pada sahabat ataupun mereka yang berada di sekeliling Nabi SAW, yang pertamanya menyembah Allah, menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu Taala dan meninggalkan segala amalan-amalan syirik mereka yang selama ni sudah menjadi perkara yang biasa ataupun sudah tertanam pasak dalam diri dan kehidupan mereka dalam mensyirikkan Allah SWT, menyembah berhala. Jadi nak melakukan ataupun nak memberitahu sesuatu perkara yang bercanggah ataupun berlawanan dengan arus perdana ketika itu, sudah pasti satu tindakan yang sangat susah. Kalau bahasa kita tu tuan-tuan, dah karat, nak hilangkan karat tu, kalau tak karat hilang, takut-takut patah besi tadi. Jadi cara menggosok besi yang karat ni perlukan kepada berhati-hati dan cara yang sangat halus. Itu sebabnya persediaan Rasulullah SAW itu untuk diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu 40 tahun. Kepercayaan dibina dan juga kasih sayang, dua perkara yang menjadi teras. Dan yang seterusnya, bila diangkat menjadi Nabi tadi pula, tak boleh terus naik atas tempat tinggi berhadapan ataupun berhampiran dengan Kaabah untuk memberitahu, menyeru manusia. Tak, belum masa. Tapi mula bertemu dengan orang-orang yang paling hampir, paling dekat. Macam kita lah. Kalau kita meniaga MLM ni, dia tak boleh pergi orang paling jauh, dia kena orang paling hampir, orang yang paling kita percaya dan orang tu paling percaya pada kita. Tu yang selalu kena tipu. Dia tak kena tipu orang jauh, orang paling dekat dia kena tipu. Sebab apa? Sebab kepercayaan itu terbina, dah terbina terlebih dahulu, apatah lagi disokong dengan kasih sayang. Rasulullah SAW memulakan dakwah dengan orang-orang yang paling akrab di kalangan keluarga dan sahabat-sahabat lama yang menghormati pribadi Rasulullah SAW sejak awal-awal lagi. Jadi yang pertama, gerak kerja Nabi dalam menyampaikan dakwah ni, Nabi pergi jumpa orang yang paling hampir, paling akrab. Orang paling akrab, orang yang dalam rumah. Kemudian keluar rumah pula, mereka yang paling hampir, sahabat yang paling rapat dengan Nabi SAW. Kerana mereka inilah orang yang paling mempercayai, mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi. Dah ada dah benda tu, package tadi dah ada dah. Mereka tu percaya kepada Nabi dan mereka tu dah ada kasih sayang ke atas Nabi SAW. Yang pertama beriman dengan isteri Nabi, yang pertama beriman dengannya Nabi SAW ialah isterinya baginda SAW, Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Dialah menjadi orang pertama percayakan Allah Subhanahu wa taala dan percayakan Rasulullah SAW. Isteri, tuan-tuan. Ini satu rahmat yang sangat besar. Walaupun seorang Nabi, seorang Rasul, belum tentu isterinya beriman, tetapi Allah berikan kelebihan kepada Nabi SAW, satu kasih sayang ataupun satu rahmat yang sangat besar. Allah berikan kepada baginda SAW dengan seorang iman, seorang isteri yang beriman dengan Nabi. Ini yang paling berharga. Sebab Nabi-Nabi terdahulu tu betapa ramai di kalangan mereka yang isterinya tak beriman. Jadi dakwah tu yang mula-mula sekali kepada isteri tadi, kan dia orang paling hampir. Macam tu juga kita.
Kita ni tuan-tuan dalam nak memberikan nasihat, teguran, orang yang pertama kita tegur dan kita nasihat ialah orang yang paling hampir dengan kita, isteri kita. Nak cakap-cakap dengan dia dulu. Sebab apa? Kalau kita keluar rumah tuan-tuan, cakap dengan orang yang berada di luar rumah, maka mereka akan tengok orang yang berada dalam rumah tadi pula. Kita tegur orang luar rumah, kemudian yang pertama sekali sebelum dia menerima teguran kita tadi tu, dia memaling dulu pandangan mata dia untuk melihat keadaan dalam rumah kita tadi. Utamanya isteri kita dengan anak-anak kita. Kerana apa? Kerana yang pertama sekali dia akan tengok, sebelum diterima, sejauh mana kepercayaan yang dibina. Kalau isteri tadi baik, anak tadi baik, maka dia akan terimalah. Tapi kalau isteri tadi tak baik, anak tadi tak baik tuan-tuan, maka kat situlah dia akan jadi satu bahan fitnah. Nak tegur orang, isteri dengan anak sendiri pun tak betul. Sebabnya tuan-tuan, gerak kerja dakwah ini perlukan kepada sistem, perlukan kepada perancangan. Peranannya sebagai isteri yang setia di samping Nabi SAW ketika dakwah, menghadapi tekanan yang memuncak, menghadapi penderitaan, tekanan dan penindasan kaumnya sudah menjadi iktibar betapa peranan muslimat di rumah dalam menegakkan kalimah Allah. Kenapa Nabi SAW itu sampaikan dakwah yang pertama kepada isteri? Di sini Tok Guru sebut kerana besok kesulitan, kepayahan, tekanan yang akan dilalui oleh Nabi SAW, orang yang menjadi tulang belakang tadi adalah isteri. Suami ini hebat macam mana pun, yang menjadi tonggak kekuatan suami tadi adalah isteri. Sebabnya dalam menyampaikan dakwah ni, yang pertama sekali kena clear isteri tadi. Hebat macam mana pun si suami tadi, kalau isterinya masalah. Itu sebabnya pernah diceritakan sebuah kisah Israiliyat. Seorang suami wali Allah. Suami dia wali Allah. Jadi isteri ni pada peringkat awal tu baik. Jadi tentera-tentera Islam yang bertembung dengan tentera kafir ni, setiap kali pertembungan berlaku, peperangan terjadi, Islam pasti menang. Sehinggalah kaum kafir ni, mereka mencari cara bagaimana ataupun di mana kelemahan umat Islam tadi, sehingga tak ada ruang pun untuk mereka mengalahkan tentera Islam tadi. Ini kisah Israiliyat, bukan cerita zaman Rasulullah, dah sebelum tu lagi, kisah Bani Israel. Jadi akhirnya bila mereka cari, rupanya bertemu. Di mana kekuatannya? Rupanya di belakang tentera-tentera tadi ada seorang wali Allah yang kerjanya bila tentera tadi pergi perang, kerjanya akan duduk berdoa pada Allah SWT supaya Allah berikan kemenangan kepada tentera Islam tadi. Jadi akhirnya mereka datang, kaum kufar ni datang menemui wali Allah ni, nak berikan hadiah supaya jangan berdoa lagi. Datang jumpa wali Allah tadi, bagi hadiah. Kalau bahasa kita ni disogok. Disogok wali Allah tadi, konon-kononnya lepas ni tak payah nak doa-doa lagi. Wali Allah tu tolak bulat-bulat tuan-tuan, kerana tahu benda tu satu kesalahan besar. Jadi kaum kufar ni, orang-orang kafir ni, musyrikin ni, dia dah tak berjaya nak menyogok wali Allah tadi. Akhirnya hadiah yang banyak dengan emas, perak dan sebagainya, dia datang melalui jalan belakang, bertemu dengan si isteri tadi. Bila jumpa isteri tadi, itulah yang akhirnya isteri tadi tengok emas, perak, kelabu mata dia. Dia terima sogokkan tadi. Akhirnya bila sampai masa si suami tadi nak pergi berdoa pada Allah supaya berikan kemenangan kepada musyrikin ataupun kaum kufar ni, si isteri ni datang mujuk. Dia pujuk, apa yang kita dapat selama ni kita doa-doa pun kita susah juga. Itu sebabnya isteri ni penting. Isteri yang soleh
akan terpelihara dan terjaga iman suami yang soleh. Akhirnya makan pujuk rayu tadi itu tuan-tuan, daripada berdoa minta pada Allah SWT supaya Allah berikan kemenangan kepada tentera Islam tadi, akhirnya berubah supaya diberikan kemenangan kepada tentera kufar. Beza je tu, situ je. Islam, kufar. Jibril turun tuan-tuan, rentap lidah dia sampai gulung lidah panjang. Akhirnya mati oleh Allah tadi dalam keadaan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu hanya disebabkan isteri itu tadi. Sebab berhati-hati, sangat berhati-hati. Begitu juga bonda kita, ninda kita. Apa yang berlaku kepada tok nda kita. Siapa tok nda kita? Adam AS, yang termakan pujuk rayu ninda kita, Hawa. Ini contoh-contoh bagaimana penangan seorang isteri. Allah ajar pada kita supaya isteri tadi kena clear, baik, solehah. Setidak-tidaknya dialah menjadi tongkat bagi suami, lebih-lebih lagi dalam membina keimanan dan keyakinan pada Allah dan pelaksanaan dalam melakukan kerja-kerja dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya gerak kerja dakwah ni perkara pertama sekali ataupun tindakan yang pertama sekali dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu dengan menyampaikan dakwah tadi kepada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Itu penting. Rasulullah SAW tidak pernah mendengar kata-kata dan tindak tanduk yang melemahkan semangat darinya. Darinya tu, nya tu balik pada Sayyidatina Khadijah. Ya, Rasulullah ni tak pernah pun dengar kata-kata ataupun tindak tanduk Sayyidatina Khadijah ni yang sampai buatkan lemah Rasulullah dalam kerja-kerja dakwah. Jangan kita kata lain tuan-tuan. Contoh, ingat tak waktu wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Hira. Situasi keadaan yang tak pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan ketakutan sampai menggigil yang tak dapat ditahan. Pulangnya ke rumah, selimutkan aku, Nabi kata. Sayyidatina Khadijah ketika tu bila lihat keadaan Rasulullah yang tak pernah dilalui oleh baginda SAW sebelum ini, dengan sifat solehnya tadi, sifat solehah Ummul Mukminin tadi, Sayyidatina Khadijah, dia tenang. Dia tenang. Dan dia selimutkan baginda SAW. Selimut sampailah Rasulullah tenang. Rasulullah duduk pun dia tak tanya. Tak tanya. Sampailah baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan sendiri tentang perihal perkara yang berlaku di Gua Hira tadi. Apa yang ditemui dan apa yang berlaku. Apa kata Sayyidatina Khadijah? Tidak ada kata lain yang lahir daripada dua bibir Sayyidatina Khadijah kecuali kata-kata semangat dan menceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan akhir penutupnya, Allah itu tidak akan memungkiri engkau dan tidak akan mengabaikan engkau atas segala kebaikan yang engkau telah lakukan. Dia bagi kata-kata kuat, kata-kata perangsang pada suami tadi. Ini hebat Sayyidatina Khadijah. Itu sebabnya penting isteri tadi tu. Suami kuat, isteri 37 kali kena kuat, baru jadi kerja. Suami 10 kali kuat, isteri 1 tak kuat, hancur 10 kali kekuatan suami tadi. Itu bahaya isteri. Apa mak kata-kata orang tua, tangan yang menghayun buayan dapat menggoncang dunia. Betul tak? Tangan yang menghayun buayan tu dapat menggoncang dunia. Itu sebabnya jangan pandang remeh pada perempuan.
Hari ni kita naik orang perempuan. Jangan main. Sekali kita jeling, 10 kali dia jeling. Jelingan kita tu tak makan. Itu tadi tu, satu kekuatan suami, satu kekuatan suami, 10 kekuatan suami, cukup dengan satu kelemahan perempuan, habis rosak 10 kekuatan tadi. Satu kekuatan suami 37, 10 kekuatan isteri, maka suami tadi kuat. Ini penting isteri, sangat-sangat memainkan peranan besar. Khadijah radhiyallahu anha menjadi pembantu yang setia dengan harta dan jiwa raganya, memikul amanah yang berat sehingga menjadi ringan serta menetapkan hati yang sentiasa digoncang oleh berbagai cabaran. Wajarlah ia mendapat kurniaan Allah Subhanahu taala seperti mana yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Sayyidatina Khadijah di belakang Rasulullah SAW ini bukan hanya pengorbanan dia sebagai seorang isteri dalam bentuk harta, sampaikan tahap jiwa dan raga. Di mana jiwa dan raga tu, apa yang dikatakan jiwa dan raga, harta tu dah satu part lemak, habis. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kahwin mengahwini Rasulullah SAW tu seusia Rasulullah tu model 25 tahun. Sampailah usia 40 tahun, sampailah usia Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wafat. Setahun sebelum peristiwa hijrah tu, wafatnya Sayyidatina Khadijah tu tanpa harta. 1 dinar pun tidak ada dalam simpanan Sayyidatina Khadijah. Padahal kita ketahui bahawa Sayyidatina Khadijah ni orang kaya, bukan kaya mak, saudagar perempuan yang sangat dihormati. Pertama kedudukan, yang kedua penghormatan, yang ketiga harta. Tiga-tiga cukup, lengkap, perfect kalau orang Jawa cakap. Perfect mak. Kita nak cari ni tak jumpa dah. Ada ni kurang ni, ada lebih ni kurang sini. Itu harta. Kemudian pula jiwa dia, raga dia, ancaman demi ancaman yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu tidak kurang juga. Ancaman tadi dirasai oleh Sayyidatina Khadijah, tetapi tidak selangkah pun dia berundur untuk meninggalkan Rasulullah SAW dan tetap terus memberikan kata-kata semangat kepada Nabi untuk terus berjalan. Cuba bayangkan, sampaikan setahun lagi sebelum hijrah tu. Maknanya peristiwa demi peristiwa yang dilalui oleh Nabi SAW daripada usia 40 tahun tu bukannya sebulan. Bukan sebulan. Rasulullah berada di Mekah tu mak 13 tahun. Setahun sebelum hijrah, maknanya ada 12 tahun. Rasulullah SAW itu bersama dengan Sayyidina Khadijah, dan Sayyidina Khadijah merasai suasana keadaan kepahitan, keperitan, kejeritan, kezaliman, keseksaan yang dilalui itu. Tetapi tak selangkah pun berundur, apatah lagi nak meninggalkan suami dan terus melangkah dan memberi kekuatan rangsangan kepada Rasulullah. Sampaikan kehebatan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini dilakarkan sendiri kebaikan di dalam janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, umirtu an ubashshira Khadijata bibaitin min qasabin la sakhaba fihi wala nasaba. Rawahul Bukhari wa Muslim. Aku diperintahkan supaya menyampaikan khabar gembira kepada Khadijah dengan kurniaan rumah daripada mutiara yang diukir, yang tiada gangguan dan kepenatan lagi di dalamnya. Ini janji Nabi. Janji Rasulullah SAW kepada Sayyidina Khadijah atas kesusahan, kepayahan, keperitan yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, umirtu an ubashshira Khadijah bibaitin min qasabin la sakhaba fihi wala nasaba. Nabi kata, aku diperintahkan. Siapa perintah? Allah perintahkan kepada Nabi
Allah perintahkan kepada Nabi supaya sampaikan khabar gembira kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha bahawa Allah SWT telah membina istana yang sangat besar, yang mana istana itu terbina daripada mutiara-mutiara yang diukir. Masya Allah, mak, cuba bayangkan rumah dibuat daripada mutiara. Kita dapat gelang mutiara pun terkepil-kepil malam. Tak boleh nak tidur, mak. Kalau boleh nak dibuka je mata tu tengok mutiara tu. Ini rumah, mak. Istana, rumah tu pula bukan rumah dunia. Bibaitin, rumah tu dengan nama akhirat istana. Mahligai. Yang kita bayangkan rumah dalam syurga tu macam rumah dunia. Tidak. Ini Allah janjikan. Yang mana di dalamnya rumah itu tidak ada lagi sebarang gangguan dan kepenatan lagi. Tak ada lagi gangguan ataupun kepenatan. Apa yang Allah Ta'ala sebut kat situ? Maksud gangguan dan kepenatan dan gangguan sebagaimana di dunia. Sayyidina Khadijah dulu duduk dalam rumah. Terganggu tak dengan situasi keadaan musyrikin Mekah tadi? Terasa. Maka apa yang dirasai oleh Sayyidatina Khadijah ketika berada di dunia, maka semuanya itu kepenatan dan keperitan tadi Allah gantikan dengan sebesar kebahagiaan dan kelapangan ketika berada di dalam rumah tersebut di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Masya-Allah. Itu janji Allah. Umirtu an ubashira. Allah perintah Nabi. Masya-Allah. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha atas sebab pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah baik pada harta, jiwa dan raga. Kemudian selepas daripada Sayyidatina Khadijah tadi, siapa lagi beriman, mak? Kemudian beriman pula Ali bin Abi Talib. Siapa Ali bin Abi Talib? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam merangkap anak menantu. Sepupu Nabi merangkap anak menantu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mengahwini Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah menjadi suatu nikmat yang besar kepadanya apabila dia diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersamanya ketika membantu Abu Talib yang berada di dalam kesempitan hidup. Peluang berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ia orang yang awal mendengar Islam itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beriman kepadanya. Terdapat di kalangan ahli ilmu yang menceritakan bahawa Ali radhiyallahu an keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersembahyang dengan bersembunyi daripada kaumnya. Orang yang kedua, mak, yang beriman dengan Nabi SAW setelah daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, iaitu Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali ketika itu nak dijadikan cerita oleh Allah SWT bahawa diambil oleh Nabi SAW untuk duduk menetap di rumah dia. Nampak saudara Nabi nama Abu Talib ni hidupnya susah, perit, pahit, rumah kecil, biliknya tak banyak, anak ramai. Jadi untuk mengurangkan beban kesempitan kehidupan yang dilalui, maka Nabi nak ringankan dengan Nabi ambil Ali tadi. Dia ambil Sayyidina Ali radhiyallahu an tadi, duduk bersama dia. Duduk bersama dengan Nabi SAW ketika itu. Bila Sayyidina Ali duduk bersama Nabi, setelah Nabi SAW sampaikan wahyu kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, maka wahyu dan Islam tadi didengarkan juga oleh Ali. Kenapa? Kerana Ali duduk dalam rumah Nabi. Ali duduk dalam rumah Nabi. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Sayyidatina Khadijah itu didengarkan Islam tadi pada Ali. Dia akhirnya Ali masuk Islam. Ali meluk Islam, orang yang kedua setelah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ini dia. Seterusnya Islam pula Zaid bin Harithah, seorang budak hamba yang dihadiahkan kepada Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid, yang dijadikan anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah menyerahkan kepadanya. Beruntunglah Zaid radhiyallahu anhu berada di rumah tempat turunnya cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala
dan menjadi anak angkat manusia pilihan Tuhannya. Orang yang ketiga, Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah ni, mak? Anak angkat Nabi, asalnya khadam. Asalnya khadam ataupun pembantu Nabi. Sehingga dia jadi anak angkat Nabi, dia duduk dalam rumah Nabi. Itu sebabnya bila setiap kali Sayyidina Abu Bakar datang rumah Nabi, ataupun Sayyidina Umar, para sahabat datang rumah Nabi, siapa yang buka pintu rumah Nabi? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak angkat Nabi. Dan Zaid bin Harithah inilah orang yang bertanggungjawab bersama dengan Nabi SAW ketika Rasulullah SAW berjalan menyampaikan dakwah ke Taif. Dia ada dua orang, satu Zaid bin Harithah, satu Zaid bin Thabit. Zaid bin Harithah inilah anak angkat Nabi yang sangat rapat dengan Nabi, yang membantu Nabi. Dan dia jugalah orang yang bertanggungjawab bersama Nabi SAW, mengikuti Nabi dan mempertahankan Nabi ketika dilempar batu dan sebagainya ketika Rasulullah SAW itu berada di Taif. Dan dialah yang bertanggungjawab mengelak segala luka-luka ataupun darah-darah yang memenuhi tubuh Nabi SAW ketika keluar daripada Taif. Itu orang yang ketiga. Pertama Sayyidatina Khadijah, yang kedua Ali radhiyallahu an, dan yang ketiga Zaid bin Thabit. Siapa tiga-tiga orang ni? Orang yang berada dalam rumah Nabi. Ini penting ni. Sebabnya dalam menyampaikan dakwah ni, perkara yang paling besar sekali adalah menyampaikan dakwah, teguran, nasihat orang yang dalam rumah. Sebabnya dalam rumah ni pula bukan nak cakap-cakap macam tu. Macam mana pelaburan yang kita buat dekat luar rumah. Kan Nabi tu nak bina kepercayaan kepada Nabi daripada penduduk setempat Mekah tadi tu, mak. Maka dibina dengan kepercayaan dan kasih sayang itu bermodal wang. Dan perkara yang sama juga berlaku dalam rumah. Jangan kita rasa bila orang duduk dalam rumah tadi tak perlukan kepada kasih sayang, pembinaan kasih sayang dan pembinaan kepercayaan tadi. Perlu tak? Perlu. Bahkan jauh lebih besar modalnya yang berada dalam rumah tadi. Dan jangan salah sikit pun. Dia salah je sikit, reject terus. Jangan kedekut. Jangan berkira-kira. Bila kedekut je, rumah minta, abang-abang minta duit dapur. Dia berat, dia buat tergeliat aja. Esok tegur, mak, tak ada dah. Ni muka orang sini, orang Zimbabwe. Buat tergeliat minta duit dapur tu, mak. Besok abah tegur, tak makan dah. Tu baik-baik. Kepercayaan yang dibina tu jangan dihancurkan dengan benda-benda remeh. Sebabnya Nabi SAW kata apa? Buat baik. Nabi kata, aku ni lah orang yang paling terbaik. Akulah orang yang paling baik dengan ahli keluarga ku. Nabi ni orang paling baik dengan ahli keluarga dia. Jadi tengok Nabi macam mana Nabi tangani keluarga dia. Nabi tu tak kedekut. Jangan kedekut dengan isteri, jangan kedekut dengan anak-anak. Tapi maksud jangan kedekut tu jangan pula sampai boros ataupun melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Bila kata isteri dengan anak je, nak beli handbag apa semua boleh. Tapi bila orang luar rumah pula berkira pun tak boleh juga. Maknanya apa yang kita bagi pada orang dalam rumah, itu juga kita tak berkira-kira dengan orang yang berada di luar rumah. Kata semua tu jadi tanggungjawab, tugasan. Abu Bakar radhiyallahu an memeluk Islam. Ni mak, kita dah nak keluar rumah lah. Kita keluar rumah. Jadi 3 orang tadi yang berada dalam rumah ni, kita keluar daripada rumah Nabi SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Namanya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum daripada Islam ialah Atiq. Nama dia Atiq. Apa nak Atiq? Atiq ni orang yang memerdekakan. Atiq dengan makna orang yang memerdekakan. Sebelum daripada Abu Bakar memeluk Islam dipanggil Atiq, ataupun dipanggil Abdul Ka'bah.
Zaman jahiliah Abu Bakar ni nama dia Abdul Ka'bah. Apa makna Abdul Ka'bah, mak? Hamba kepada Ka'bah. Ka'bah tu kan satu binaan yang mulia. Abdul tu hamba, maka disandarkan hamba tadi kepada Ka'bah atas kemuliaan binaan Ka'bah tersebut. Ni nama yang ada pada Sayyidina Abu Bakar sebelum daripada Sayyidina Abu Bakar tadi memeluk Islam. Kemudian Nabi SAW menamakannya sebagai Abdullah. Bila dia masuk Islam, dinaberikan nama oleh Rasulullah SAW itu sebagai Abdullah, hamba Allah. Beliau seorang yang berakhlak baik sebelum Islam dan menjadi sahabat kepada Rasulullah SAW sebelum baginda diwahyukan menjadi Rasul. Sehingga Khadijah radhiyallahu anha bertanyakannya apabila ia tidak mengetahui ke manakah perginya Nabi. Apa maksud dia? Iaitu Sayyidina Abu Bakar ni, mak, sahabat karib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat paling dekat. Sampai tahap Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha bila dicari ya Rasulullah, ke mana pergi Rasulullah ni, dia akan tanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Terlalu karibnya di antara Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu sifat dua sahabat. Jadi bukan orang lain pun, sahabat Nabi SAW sendiri di antara Rasulullah dan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat Nabi, merangkap kepada bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, pak mertua. Jangan main. Itu dia. Abu Bakar menjadi lelaki pertama yang menganut Islam daripada luar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan bila Nabi SAW sampaikan dakwah, orang pertama yang disampaikan adalah orang yang paling rapat, bermula daripada orang yang berada dalam rumah Nabi. Lalu bila jika mana Rasulullah SAW keluar saja daripada rumah tadi, maka orang pertama tadi adalah orang yang paling hampir pada Nabi SAW, kerabat kita ataupun sahabat kita. Ramai di kalangan ulama menyatakan bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memeluk Islam sebelum dipelawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia telah meramalkan kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam sejak daripada awal lagi. Ia telah yakin sesudah mendengar kata-kata Waraqah bin Naufal. Pada suatu hari beliau mendapat berita kenabian Rasulullah SAW ketika ia berada di rumah Hakim bin Hazam, di mana hamba perempuannya telah menceritakan bahawa Khadijah radhiyallahu anha telah memberitahu bahawa Rasulullah SAW telah dipilih menjadi Rasul seperti Nabi Musa. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an mendapati apa yang telah diramalkan ini selama ini menjadi kenyataan. Maka cahaya petunjuk Allah SWT menyinari hatinya. Lalu ia menemui Rasulullah SAW dan mendengar sendiri apa yang sebenarnya daripadanya, dan terus beriman dan menyerahkan diri kepada Allah SWT. Kebanyakan para ulama menyatakan iman ataupun Islamnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anha itu sebelum dari sampainya dakwah Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa, mak? Pertama sekali, dia sendiri dah dapat ramalkan bahawa Muhammad ini akan menjadi Nabi. Cuma dia tak boleh nak benarkan ramalan dia tu. Sayyidina Abu Bakar tak boleh nak benarkan. Mereka ni terdahulu, mak, memang kalau bahasa kita tu memang menanti-nantikan kebangkitan Nabi akhir zaman tu. Bukan hanya sekadar penduduk Mekah, bahkan seluruh manusia ketika itu memang menanti-nantikan kebangkitan Nabi. Dah memang mereka nampak tanda-tanda kebangkitan Nabi akhir zaman itu semakin lama semakin jelas. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri itu pun dengan menanti-nantikan itu, dia nampak tanda-tanda itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia sendiri itu tak boleh nak benarkan. Kenapa? Dia sendiri pun tak boleh nak kata bahawa itu benar. Sampailah bila tika mana dia sendiri mendengar tentang kenabian tadi daripada rumah Hazim tadi. Hakim bin Hazam. Daripada situ. Kenapa? Kerana Hakim bin Hazam ini dia pula dapat cerita tadi daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha
Yang Sayyidatina Khadijah pula dibenarkan oleh Waraqah bin Naufal. Ingat tak? Siapa Waraqah bin Naufal? Orang yang bertanggungjawab menceritakan ataupun menafsirkan semula situasi keadaan yang berlaku ke atas Nabi SAW ketika Rasulullah SAW pulang daripada Gua Hira, bertemu dengan Jibril ataupun dipanggil apa? Jamus. Dipanggil Jamus. Sehingga Waraqah bin Naufal kata apa? Jamus inilah yang menemui Musa dan juga Nabi-Nabi terdahulu. Jadi berita tu mula tular. Bila tular sampailah kepada Hazim. Hazim tadi pula sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bila dengar saja, terus dia kata, padahal benarlah apa yang kuramalkan selama ini, dan tidak ada lain kecuali dia sendiri mendatangi Rasulullah SAW. Dan dia ceritakan, dia tanya pada Nabi, Nabi pun cerita balik. Dan ketika itu belum sempat Nabi menceritakan dakwah ataupun menyampaikan dakwah kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar telah beriman terlebih dahulu. Itu pentingnya sifat menanti-nanti kebenaran. Ini hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Bukan Nabi jumpa dia datang jumpa Nabi. Sebab apa? Memang dia menanti-nantikan kebangkitan Nabi akhir zaman, dan kepercayaan, keyakinannya pada Nabi itu dah ada, dan bila jadi saja dia terus dia cari Nabi. Ini penting. Ibnu Ishaq telah meriwayatkan di dalam sirah bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Ma da'utu ahadan ila al-Islam illa kanat 'indahu kabwah wa nazarah wa taraddadun illa ma kana min Abi Bakrin ma uqima anhu hina dzakartu." Syekh Muhammad Abu Zahrah rahimahullahu taala di dalam kitab Khatamun Nabi, Nabi kata, aku tidak mendakwahkan seseorang melainkan ada padanya kekeliruan pandangan dan keraguan, melainkan dia tidak ragu, berfikir panjang dan menangguh apabila aku menyebut tentang Islam. Nabi kata, Nabi gambarkan bagaimana keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni kalau orang lain Nabi cerita pasal Islam tu mereka fikir panjang. Betul ke? Tapi Sayyidina Abu Bakar ni belum sempat Nabi bercerita, dia sendiri datang jumpa Nabi, beriman dengan Nabi. Satu-satu manusia yang beriman dengan Nabi, yang mana dia tak pernah ataupun tak sampai memikir panjang untuk menerima dakwah Nabi SAW. Nabi gambarkan sekali. Tapi hebatnya keimanan tu yang sampai satu peringkat tu, Nabi SAW jolokkan nama kepada Sayyidina Abu Bakar ni sebagai As-Siddiq. Awal keislaman dia tu sendiri pun dia tidak menggambarkan keraguan dalam dirinya untuk menerima Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu amat mudah dimasuki cahaya iman. Kerana apa? Kerana beberapa perkara yang dinamakan irhas. Apa makna irhas? Perkara-perkara yang menyalahi adat yang berlaku kepada Nabi SAW sebelum daripada menjadi Nabi telah dilihat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa Sayyidina Abu Bakar ni mudah sangat menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi, menerima cahaya keimanan, kebenaran tadi? Kerana Abu Bakar itu di antara orang yang menyaksikan irhas. Awak irhas? Irhas ni ialah sesuatu perkara yang menyalahi adat yang berlaku kepada Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi. Selepas jadi Nabi, dipanggil sebagai mu'jizat. Lepas jadi Nabi, apa yang berlaku menyalahi adat itu dipanggil mu'jizat. Sebelum menjadi Nabi, sesuatu perkara yang berlaku yang bercanggah ataupun bersalahan dengan adat itu dipanggil irhas. Jadi orang yang melihat sesuatu yang menyalahi adat berlaku ke atas Nabi sebelum menjadi Nabi itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Nampak pelik sangat. Biasanya benda tu tak berlaku macam tu. Itu yang jadi salah satu sebab kenapa mudah Sayyidina Abu Bakar itu menerima Nabi SAW. Dan perkara yang didengar daripada Waraqah bin Naufal, di samping dia selalu mendampingi Nabi sebagai sahabat yang sedia,
di mana segala sifat dan akhlaknya yang mulia amat dirasai oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi yang kedua pula, kenapa mudah Sayyidina Abu Bakar ni menerima dakwah Nabi? Kerana yang keduanya dia rapat dengan Nabi dan dia nampak tanda-tanda kenabian tadi dan dibenarkan oleh Waraqah bin Naufal. Itu sebab kedua. Yang penting daripada segala-galanya ialah hati yang bersih menjadi bekas yang sentiasa menadah dan mengharapkan petunjuk. Daripada segala petunjuk tadi, perkara yang paling besar adalah Sayyidina Abu Bakar ni hati dia bersih. Itu yang jadi mudah dia nak menerima segala dakwah ataupun kalau bahasa kita, hidayah dan taufik daripada Allah. Kerana Sayyidina Abu Bakar ni di antara sahabat Nabi yang tidak pernah menyembah berhala. Bila dia tak pernah buat menyembah berhala dan dia tak pernah melakukan perkara-perkara syirik, lalu bila sampai cahaya Islam, sampai cahaya iman, maka mudah untuk diterima. Itu sebabnya penting kita ni jangan menanamkan sifat syirik dalam hati, dalam jiwa kita. Kerana ditakuti dengan sifat syirik tadi secara tak langsung menghambat daripada masuknya cahaya iman. Jangan buat benda syirik. Hati tadi kena betul-betul telus. Setidak-tidaknya hati tadi kosong daripada sesuatu yang syirik. Kenapa? Kerana mudah untuk masuk cahaya iman, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam kitab Raudul Unuf. Disebutkan di dalam kitab Raudul Unuf, di antara punca berimannya Abu Bakar radhiyallahu an ialah taufik Allah Subhanahu wa taala yang telah dikurniakan tandanya melalui mimpi yang baik, di mana ia bermimpikan turunnya bulan di Mekah, lalu cahayanya tersebar di seluruh bangunan, rumah dan lorong-lorong. Kemudian cahaya itu berkumpul di biliknya. Mimpi itu diceritakan kepada ahli kitab untuk mengetahui takbirnya. Orang yang ditanya mentadbirkan tentang kelahiran Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu, dan dia menjadi orang yang paling bahagia kerana menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab Raudul Unuf ni pula diceritakan di antara punca bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mudah menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi ni. Kenapa? Kerana dia sendiri pernah bermimpi bahawa bulan tu turun ke Mekah. Dan akhirnya setiap cahaya bulan tadi menelusuri setiap ruang dan juga lorong-lorong yang berada di Mekah. Yang terakhir sehinggakan berkumpulnya cahaya itu di dalam rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi mimpi tadi bila datang kepada pentafsir mimpi, maka pentafsir mimpi itu menggambarkan bahawa Nabi akhir zaman akan lahir dan juga Sayyidina Abu Bakar akan mendampingi Nabi akhir zaman tersebut. Inilah bagaimana keadaan perjalanan dakwah Nabi SAW secara sir ataupun peringkat awal, sesi awal dalam menyampaikan dakwah. Yang pertamanya orang yang berada dalam rumah, bermula dengan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, diikuti yang kedua Sayyidina Ali karamallahu wajah, sepupu kepada Nabi SAW, anak kepada Abu Talib, merangkap kepada menantu Nabi SAW. Dan yang ketiga Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila keluar saja daripada rumah Nabi, Nabi sampaikan dakwah tadi. Bahkan belum sempat Nabi SAW sampaikan dakwah, Sayyidina Abu Bakar orang yang pertama menemui Nabi dan bertanyakan tentang perihal tersebut. Dan dia yang beriman sebelum Nabi menyampaikan dakwah kepada Sayyidina Abu Bakar dengan beberapa hal, maka mudah dia untuk menerima kebenaran tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. As-sabiqun awwadun. Itu bagaimana perjalanan dakwah Nabi SAW secara sir. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tanggung majlis dengan tasbih kafarah Rasulullah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.